قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kasihi, saya rindu. Berjumpa juga kita untuk kali ini. Apa dia kebetulan dalam 2 bulan kita tidak bersua sebab bulan lepas ada urusan yang tak dapat dielakkan. Saya terpaksa menghadiri meeting pada waktu malam. Ada semua waktu malam tu. Kita komen kat sini je lah. Komen baru baik pula. Tapi walau bagaimanapun begitulah kan. Saya tak boleh nak pospon pada waktu yang lain. Tapi alhamdulillah diizinkan Allah Subhanahu wa taala juga pada malam ini dapatlah kita bersua di dalam kita mengambil manfaat masa di antara maghrib dan isya. Ini adalah waktu premium bagi ada aktiviti menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, sehingga kalau dikira tidur di antara waktu begini ya, maghrib dan isya, kalau tidak ada apa-apa masalah beruzuran, dia dihukumkan sebagai makruh kan? Tidur selepas maghrib kan? Tidur terus selepas isyak itu bagus. Untuk nak bangun malam kan? Selepas isyak lanjut sampai tengah malam kan? Begitulah ya, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dalam keadaan afiat, dan dengan keafiatan itu kita dapat menggunakan sebaik-baiknya untuk kita tuaikan hasilnya nanti di akhirat insya-Allah. Baiklah, kembali kita kepada pengajian dalam surah Yasin. Pertama kali mula saya suka untuk bertanya kepada tuan-tuan, iaitu di manakah kita telah sampai. Kalau ada di antara tuan-tuan ada menanda yang muka surat tu, eloklah kita berkongsi sama di mana kita berhenti. Sebab saya cuba untuk nak recall balik di malangnya dia tidak dapat digambarkan. Cuma kalau diberitahu tu mungkin saya akan camlah sedikit sebanyak, sebab perkara mengenai matahari dan bulan tu kita dah lepas kan. Lepas tu perkara yang berkait dengan kaedah Allah buat makhluk ni secara berpasangan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha kan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Apa maksudnya dah kan? Ya kan? Ada yang tahu ke dia nak antara jemaah kita? Itu sebab bulan ni bulan 7, bulan 6, bulan 5 itu. Surat 32 ya. Alhamdulillah. Jadi saya anggap benda tu sudah tahqiq muktamad, tidak ada lagi objection di situ. Maka muka surat 38 tuan. 32 undur lagi lah. Muka surat 32 ya tuan-tuan, insyaAllah kita sambung balik pengajian kita. Muka surat 32. Baik. Maksudnya kita tak baca ayat ni. Oh, kita baca ayat ni kan? 37 lah kan? Ayat 37 hingga 40, muka surat 31 lah. Kita mengambil daripada ayat yang kita baca dahulu ayat, baru kita apa nama, kita uraikan lah insyaAllah ya. Baik. 39. Kalau 39 tu saya rasa terlalu ke depan. Semua tanda 39 tak? 39. Tapi kalau 31 tu ni sedap ni, kita nak urai. 37 lah. Sebab confirm kita tak ingat dah. Jadi kita ingat balik lah. Saya sendiri. Saya tanda saktah. Saktah. Tengok saktah ni berhenti tanpa bernafas. Mana yang saya terima ni 39 betul. 39 lah. Tapi kita urai balik lah. Baik. InsyaAllah. Revision balik lah. Alhamdulillah. Hidup kita ni memang kena ulang balik. Sabar balik.
InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang telah memberitahu. Apalah kita mula daripada sebutan saudara kita yang sebut pertama. Saya mula pada ayat 31 pertama, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan, ayat 37 hingga 40. Marilah kita sama-sama dulu membacanya bagi mengambil pahala hasanah dari setiap huruf yang kita baca, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muzlimun wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. 37 hingga 40 kan. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan, malam ni alhamdulillah ayat ni pun elok dibaca waktu malam. Waktu malam. Sebab wa ayatul lahumul lail, wa ayatul lahumul lail. Dia ada wa ayatul lahum ni kan, dia ada 3 tempat. Wah, perasan tak? Wa ayatul lahum ni kita baca ni yang kedua. Muka surat 29, wa ayatul lahumul abdu kan. Muka surat 29 tu kan. Betul-betul. Lepas tu muka surat 31 pun wa ayatul lahumul lail. Muka surat 35 wa ayatul lahum anna hamalna. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni dia nak memberitahu kepada kita tanda kekuasaannya melalui penciptaannya yang maha hebat lah. Jadi yang pada muka surat 29 tu tentang bumi. Macam mana proses bumi, Allah menumbuhkan tumbuhan, Allah menghasilkan rezeki daripada bumi, dan daripada bumi yang kedesan Allah hidupkannya dengan apa? Menurunkan hujan, pokok berbuah, dan begitulah kitarannya yang mana menghasilkan rezeki kepada manusia kan. Jadi pada malam ni muka surat 31 Allah faham maha hebat Allah Subhanahu wa taala ni, dia nak suruh kita berfikir, khususnya kaum musyrikin Mekah lah mana menyembah Tuhan yang tidak selayaknya disembah. Tuhan yang selayaknya disembah ni ditinggalkan, dibuat tak tahu. Jadi Allah nak beritahu melalui wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, iaitu tanda tentang apa yang ada di atas kepala kita. Maksudnya bukan kipas ataupun lampu siling, atas lagi. Maksudnya bumi, langit yang dia ada atas kepala kita, langit, bintang, bulan, matahari, dan juga malam dan siang. Itu dia. Jadi wa ayatul lahum, tanda, dalil, bukti apa dia kekuasaan kami ni, Allah kata ni bagi mereka ni, kafir-kafir musyrikin Mekah khususnya, umumnya pada semua manusia lah yang hendak disampaikan dakwah risalah tauhid ni, iaitu al-lail, malam. Lail ni maknanya malam. Kalau laili, malam saya. Nama laili itu maknanya malam saya lah. Patutnya dia cergah pada waktu malam. Al-lail maknanya malam. Sebab itu ada surah nama Al-lail, wal-laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Surah yang mana sebelum surah Duha, selepas surah Asy-Syams. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu an-nahar, yang mana kami hilangkan daripada malam itu akan siang. Maknanya malam menghilangkan siang lah. Macam ni kan. Ada siapa dia nampak siang tak? Ada kan? Tak nampak dah. Siang hari tak nampak. Walaupun cerah juga dengan lampu lain, dia tak panggil siang. Kita panggil siang. Tak. Atau kalau negara China pun buat matahari pun dia tak panggil siang juga. Hebat dia. Cuma perkataan naslahu ni, Allah jadikan perkataan ni, Allah ambil perkataan naslahu, salahu ni sebagai
memberi makna malam ni, menghilangkan siang ni menggunakan perkataan salaho. Bukan izala. Azala yuzil, izalah ni itu makna hilang yang sebenar. Yang hilang sebenar maknanya zala yazulu, zawal, itu baru dia panggil hilang. Tapi Allah menggunakan perkataan salaho. Maksud salaho ni, kita baru dia buat kerja ni sebenarnya. Kerja ni saya rasa buat tuan-tuan ada di masjid, dan saya rasa mesti ramai di kalangan kita ni membuat pekerjaan ni tak berapa lama baru ni. Apakah pekerjaan itu? Kita buat kataan salahun, iaitu kita membuatnya pada waktu Aidil Adha. Aidil Adha berapa hari? Ayamun Nahal. Masuk dalam hari utama. Macam tu ni APP. Hari apa kita hari? Hari Rabu lah kan? Rabu tu lah kan? Kita buat kerja tu, kita buat kerja salahun. Tapi bagaimana pula Allah mengkaitkan perkataan ni? Perkataan ni ada pada yang kita buat aktiviti korban, iaitu kita melapah. Perkataan perbuatan lapahan, melapah tu sama ada kambing ke, lembu ke, ataupun binatang-binatang yang dikorbankan lah. Kita menggunakan perkataan tu. Saya rasa amat kagum ni. Ini yang saya tak sampaikan masa kita belajar ni. Bila kita mutalaah, dia dapat yang lain. Jadi saya pun mengambil perkataan lain. Salaho ni Allah menggunakan betapa rahimnya Allah kepada kita. Dia pertukaran malam kepada siang ke malam ni. Allah tak buat macam kita buat lampu ni on off. Itu je sebenarnya, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang maha rahim terhadap hamba-Nya, tak kira lah yang kenal dia ke tak kenal dia. Allah tidak buat matahari macam lampu, tiba-tiba gelap dan esok tiba-tiba cerah. Macam mana kalau macam tu, tuan-tuan? Agak-agak kalau kabut kan? Kalau kabut, tunggu duduk buat, tunggu duduk masak, tunggu duduk tuang. Kita ada kita buka lampu ni, dia slow sikit. Lepas tu saya tak suka kan. Kalau tidur, buka lampu, kita pun hilang, pejam mata. Tapi macam tu, lampu ni dia tak pandai nak slow nyala dia tu. Nanti kita terkejut dan silau, kita rasa tak test. Tapi Allah ni buat lampu dia lebih besar. Dahsyat lampu Allah. Matahari nama dia, lampu Allah. Ada orang nak tiru, tapi sebenarnya tak ada tiru langsung. Lampu Allah. Kan? Jadi lampu Allah ni, dia menggunakan perkataan salaho. Okay. Saya katakan salaho ni, melapah. Ada orang melapah 2 minit ataupun 1 minit, 3 minit, tak lagi kan. Hatta kambing 5 minit pun rasa tak lagi. Kecuali kalau dia tarik dengan dia tolak. Jadi apa makna? Ibarat macam kulit kambing itu siang hari tu, maka dia dilapah itu sikit. Lama-lama tinggal isi, tak ada kulit. Macam tu juga lah Allah menghilangkan siang hari ni kan? Untuk waktu malam ni Allah datang dulu gelincir matahari, seawal gelincir matahari zuhur kan. Lepas tu waktu asar, iaitu bayang-bayang menjadi dua kali ganda bentuknya, itu masuklah waktu asar. Kena ingat tu, bila kita tak pakai jam satu masa nanti, kita mesti menggunakan kaedah alami untuk nak mengetahui masa. Ingat tu. Apabila nak waktu maghrib, dia tak kira bayang dah, dia kira keadaan matahari. Kan? Nak waktu maghrib, iaitu waktu maghrib ni ialah nama masa, waktu terbenam matahari, itu maghrib namanya. Jadi solatnya adalah waktu maghrib, iaitu waktu yang mana matahari dah betul-betul dah tak nampak dah, kan? Yang nampak hanya sinar-sinar sikit di ufuk. Itu dia. Jadi proses tu kita bersedia lah. Kalau dia dah main bola, okey, balik dah gelap kan. Yang dah kerja balik. Allah tak buat macam tu. Orang tampak pukul 7 tiba-tiba, esok pukul 8 pula tiba-tiba gelap. Biru lah jadinya. Jadi itu Allah suruh fikir. Lampu Allah ni maha hebat.
Kan? Kita fikir kan. Tapi kita mungkin terbiasa sangat. Mungkin kita fikir, jadi kita tak fikir dah. Benarnya. Tapi dengan ayat Allah ni, baru kita nampak. Macam ni. Itu dia. Minhu, daripada malam itu, an-nahar, iaitu siang. Nanti kita tengok. Kita tak perlu bergaduh lepas ni. Siang dulu ke malam dulu. Malam dulu ke siang dulu. Telur dulu ke ayam. Ayam dulu ke telur. Saya dulu ke ayah saya dulu. Apa mengaruh? Memanglah sampai kiamat. Habis kan duduk main kalah menang macam tu kan. Tengok sini lah. Dan surah Yasin pun lah. Kita baca sebiasa ni. Faizahum muslimun. Apabila dah sempurna kedalaman matahari itu, faizahum muslimun, maka tiba-tiba mereka berada dalam keadaan kegelapan. Bukan susah pun. Ini nak cakapnya nikmat. Oh dah gelap dah. Penat dah kerja soal tadi kan. Ayo penat kerja tadi. Tapi bila kita baca ayat Allah ni kan, rasa macam segar balik. Pensyat saya penat balik. Jangan tidur lah. Itu dia kan. Jangan kita terbalik. Malam kita kerja, tak tidur, siang pun tak tidur juga. Itu yang ada kesihatan tak berapa baik tu kan. Kita kena ikut kaedah dia. Faizahum muslimun. Ya, muslimun ni asalnya berada di dalam keadaan gelap lah. Maka kita pun gunalah lampu. Orang dulu guna obor-obor kan, ataupun api lah. Itu dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut malam dan siang. Mana penyebab malam ni dan siang ni kan? Ini dia matahari. Allah nak cerita matahari ni. Lampu Allah. Okay. Kenapa kita kata mata hari? Sebab hari ini kena ada mata. Kalau kita tak ada mata, tak nampak lah. Betul tak? Sebab tu dia kata mata kepada hari, iaitu mata kepada siang. Betapa uniknya apa dia, kita punya bahasa kan, mata hari. Dia tak panggil mata malam. Ada malam ni saya tak tahu dah punca daripada mana. Tapi kalau matahari ni dia macam sedar je. Oh, hari mata. Mata hari dah mata. Nampak. Okey. Wasyamsu, dan matahari tu tajri. Dia berlari. Dia bukan berlari 1 meter, tapi dia bergerak lah. Nak cakap sini dia berlari ni maksud dia bergerak. Dia bukan duduk pada tempat, dia tak duduk diam tak. Sifat matahari ni Allah jadikan dia bergerak. Itu. Kita faham matahari tak bergerak. Saya tanya surah Yasin. Matahari ni dia bergerak. Dia bergerak. Mengelilingi bumi. Sebab apa? Dia bergerak. Limustaqarrilaha, pada orbit dia, pada landasan dia. Maksudnya dia bergerak pada landasan dia. Kalau dia tak bergerak, Allah tak pakai perkataan tajri. Dia kata taskun, sukun. Duduk diam tu nama sukun. Sama dengan buah sukun. Kalau makan buah sukun, kita rasa duduk diam. Apa? Ani. Buah sukun. Jadi sukun ni diam. Tajri, dia bergerak. Itu sifat dua perkataan yang berbeza, yang berlawanan tu. Jadi tajri li mustaqarrilah, maksudnya telah dibuat untuk mustaqar. Mustaqar ni ialah tempat tetap dia untuk dia berlari. Maksud dia tak lari ikut dan. Dia lari dalam penanggawisan dia. Itu dia. Matahari aku perintah kamu macam ni. Jangan ikut dan. Habis langgar nanti. Tengok kan disiplin Allah buat tu. Depan pun kita tahu lah. Zalika, demikian itu matahari ni dia kena bergerak pula pada landasan dia, pada mustaqbal dia ataupun orbit dia. Zalika, demikian itu taqdirul azizul alim, adalah ketetapan daripada Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kenapa dalam memberitahu tentang tukar matahari ni Allah memberitahu dia sifatnya yang banyak 99 nama Allah, sifat Allah ni Allah menerangkan aziz. Sebab matahari ni besar kan, hebat. Hebat. Jadi nak perintah dia ni, nak suruh dia ni, kena hebat lagi lah. Tidak lain lah Allah lah. Kita tak boleh perintah matahari. Boleh? Tak boleh. Matahari esok terbit pukul 7, pukul 9, sebab saya nak tidur lagi. Mana ada, tak ada, tak akan berlaku gitu. Tapi Aziz ni maha perkasa. Jadi keperkasaan Allah ini melebihi makhluknya matahari ini. Baiklah Tuhanku. Itu kata Aziz. Maha perintah. Lepas tu perintah pula
mestilah bijaksana, penuh dengan pengetahuan. Jadi matahari ni dia tahu, oh Tuhanku beritahu supaya aku bergerak pada landasan aku. Oh supaya apa? Bahawa matahari tahu bahawa kalau aku ikut suka aku, kalau langgar bumi, langgar bintang, langgar ni. Jadi alam semesta yang Allah buat dengan elok ni jadi Allah harus jadi. Nampak tu? Jadi Aziz, Alim Allah gunakan. Jadi nak pemerintah ni, nak ada rule ni, nak ada ruler ni, dia kena ada sifat Aziz. Wah, maksud nampak. Dan juga ada otak. Dan nampak sadu ya. Tapi otak ada, apa dia jadi? Mungkin dia boleh jadi, esok dia jatuh. Jadi pimpinan ni dia kena sihat. Jangan ada orang nampak pun. Betul. Tengok Bani Israel kan, Talut kan. Waqatala Daud Jalut, Talut kan, Talut. Apa dia? Utituhu minal ilmi wal jism. Dia dianugerahkan walaupun dia orang miskin, tapi Allah persiapkan dia untuk jadi pemimpin kepada Bani Israel. Maka minal ilmi wal jism. Ilm tahu, alim. Alim ni sebab Allah lah. Ilm ni Allah bagi ilmu sikit lah. Lepas tu jism, jism kena ada jism, kena ada kuat. Lepas tu untuk nak melahirkan generasi pelapis sebagai pemimpin, apa dia, keperluan fizikal pun kena ada, dan keperluan apa dia intelektual pun kena ada. Kesinambungan tu amat penting. Itu dia. Handsome tak handsome itu belakang ini. Kalau handsome tu bonus. Tapi biasanya kita ni maklah. Lelaki dia makin macam saya, dekat-dekat ni lagi. Tadi pun dapat pujian juga. Saya cerita je lah kan. Mana? Tuan Haji? Baiklah tuan-tuan, kat sini lah kita cerita kat sini. Baik, itu saya sebentar lalu ya tuan-tuan ya. Wal qamar. Kita sebut nama matahari tadi. Wal qamar. Qamar. Wal qamar. Seperti ada dalam surah Qamar kan. Surah Syam ada. Surah Syam ni sebelum surah Al-Lail tadi. Sebab makhluk Allah hebat ni. Allah menamakan surah dia itu Wasyamsi wa duhaha kan. Qamar pun ada juga sebelum Ar-Rahman kan. Iqtarabatis sa'atu wasyams, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Aduh. Qamar. Kan. Jadi qamar ni adalah makhluk Allah yang hebat. Menamakan sebenarnya surahnya. Kan. Jadi begitu juga bulan ni Allah tetapkan baginya itu ialah apa? Qaddarna, asal daripada perkataan takdir tu. Kami telah tetapkan kepadanya juga manazil. Manazil. Manazil ni ialah tempat turun dia panggil. Jadi dia bersifat macam ni. Macam tu. Turun, dia turun. Atau nak apa ni? Bersifat turun. Sebab tu kita tengok perubahan. Perubahan pada apa? Pada apa? Pada bulan. Tapi dengan sebab dia bergerak, dia ulat juga. Kita nampak ulat sebab ada bayangan dia. Cuma dengan dia bergerak itu, mengikut pantulannya, dia ada bentuk dia. Bentuk dia ada berapa? Berapa tempat? Manazil, tempat turun dia ada berapa? Sebab manazil kata jamak, kata tekak lah. Baik, kata apa tuan? Saya bersifat agak malu kalau nak minum depan orang. Saya dengan sedih saya faham lah. Saya tak suka minum depan orang. Saya tak ketua tadi. Walaupun pada hakikatnya tuan tak tadi. Okay. Macam tak. Kalau saya minum pastikan ada air mineral. Akan mana macam mana bulan Ramadan kan. Masing-masing bawa air tak. Allah. Abu Zat minum dia. Apa? Naik orang muka ni. Tak apa tuan. Biar tak apa. Tak malu. Saya ni malu sebenarnya. Malu ni je lah. Lain belum tentu. Baiklah tuan. Wal qamar. Qaddarna manazil. Berapa manazil? Berapa manazil? Okey. Manazil ada 10 tuan. 10 jari ni ada 10. Bermula daripada anak bulan sampai dah tak ada anak bulan. Kepada anak bulan seterusnya. Itu dia kan. Anak bulan. Ini bulan. Kita nak bulan Muhammad ni. Kan?
Jadi nak hilang anak bulan Zulhijjah ni, nak masuk tahun 1444 kan, 443 kan. Itu dia Muharram tu. Jadi Muharram ni adalah dia jadi kecil balik. Hilal. Jadi apabila 10, kita ada berapa bulan? Kita ada berapa bulan dalam setahun? Kita ada 12 kan. Inna iddat asyhur 'inda Allah 12 syahra. Satu syahr ada 30. Kan? 30 tu tamam lah. Dia ada 31. Tak ada. Ada 31. Lepas tu, apabila tidak ada 31, dia ada 30 je. Waiban 30 ataupun kalau kita nampak anak bulan tu lebih awal, dia jadi 29. Jadi di sini perubahan antara bulan tu, bulan ni dia berubah bentuk dia, shape dia dalam tempoh 3 hari. Berapa 3 hari? Dia buat 30 bahagi 10, keluar apa? 3 kan? Kan? 3. Jadi setiap hari tu dia ada nama je di sisi orang Arab. Sebab orang Arab ni menggunakan kalender lunar. Jadi 10 hari tu kan? 10 manazil tu, setiap manazil tu perubahan dia 3 hari. 3 hari ni ada berapa jam? Berapa jam? 12, 24, 48, 36, 12, 24, 36, 36 jam. Benda ni adalah benda sains tau. Tempoh ini benda penting untuk berdoa ke apa ke, kita tahu. Sebab itulah Tuan Imam baca tadi, qala ayat Rabbi ja'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Nah, siapa dia kahwin pada waktu yang agak apa dah, agak lanjut usia. Saya bawa dalam sana Tuan Imam kita baca, saya pun terfikir, ayat ni sebenarnya bagus kalau kita optimis. Pasalnya yang kahwin pada lanjut usia, dua-dua saya kata, kalau satu orang muda lain, ni dua-dua lanjut usia. Seperti Nabi Zakaria dengan isteri dia, yang mana ini Hannah namanya, dia tidak dianugerahkan anak jadi satu hari dia nak anak. Punca dia nak anak tu macam mana? Dia nak anak lama dah, tapi terdetik untuk nak minta dengan Allah ni apabila dia mulanya dia diamanahkan menjaga Maryam alaihissalam kan. Itu anak saudara dia. Maryam ni telah diniatkan, nazarkan oleh maknya untuk Allah. Ni jadi ni dah jadi rahim. Duduklah di mihrab. Duduklah sampai tu besar. Tadi Maryam ni ibunda kepada Nabi Isa ni seorang yang begitu kuat ibadah. Kanat minal qanitin, ay minal khashiin, abidin. Jadi banyak ibadah. Sekali tu berlakulah kemuliaan Allah kepada Siti Maryam ni. Dia dapat buah. Dia lapar. Kenapa? Kena utamakan makanan dia kepada orang miskin. Sehingga dia pun lapar. Dia lapar ni, apa kalau Allah bagi? Allah bagi dia buah. Buah pula, buah pada muka musim. Buah apa pada muka musim? Kita ni tak kena musim kan? B20 ke? Ada semua. Dekat sesi 20 kan? Kan? Kalau di negara 4 musim, musim sejuk, apa nama musim sejuk ni, apa nama oren. Tu. Musim panas, apa saya pun tak ingat lama dah pergi Mesir. Musim panas, apa musim sejuk tu kan? Musim panas, musim sejuk orange, musim panas terima. Rasa kan gitulah kan. Jadi Allah bagi kepada Siti Maryam ni buah yang bukan pada musimnya. Sebab apa? Sebab kalau buah pada musimnya, ini dikuatiri bukan nak isya-isya dia kan, nak kena-kena dia. Ini siapa bagi ni wahai Maryam? Ini yang jaga pakcik dia. Jadi wakafalaha Zakaria kan. Jadi Zakaria tanya lah Nabi Zakaria tadi, anna laki haza? Macam mana boleh dapat ni? Dia tanya, man yu'tika, man a'taka hadha ya Maryam? Siapa dia bagi? Sebab dia tahu, pelik. Macam mana kau boleh dapat buah bukan musim ni? Dia teknologi berbuah tak ikut musim tak ada lagi pada zaman tu, zaman sekarang je. Jadi tuan-tuan,
anna laki hadza. Dia kata, macam mana boleh dapat ni? Dia tanya macam tu. Qala huwa min indillah. Allah bagi. Nak cakap apa kau nak dia dengan apa yang dia belajar tu? Saya sebenarnya nak kaitkan apa saya cakap tadi? Saya nak kaitkan tadi. Macam mana Nabi Zakaria boleh berdoa? Apa dia dapati macam tu? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika maknanya berpandukan itu apa yang manusia dapat ni. Anna huwa min indillah. Kata Allah. Maknanya minta lah kepada Allah. Inna Allah wasi'un alim. Minta dengan Allah. Jadi pun minta dengan Allah. Allah bagilah. Inna nubashiruka bi ulamin ismuhu Yahya. Nama dia Yahya. Nama satu-satunya Allah menamakan di dalam Al-Quran ya. Nama Yahya. Betul Nabi Zakaria aku dah kata macam tu, dia pun masa timbang balik dengan ajar dia kata macam mana boleh qala rabbi inni wa hadha al-azm abada qala rabbi anna qala rabbi anna yakunu li waladun wa lam qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar. Aku dah tua bangga kan, wa berarti akhir isteri aku pula kira tak boleh ada pandu dah. Dia kata akhir pandu dah. Tu kata alah kata kacau ini. Qala kadzalika hayyin ni maknanya kacang. Kalau kita bahasa kita kacang apa? Kacang yang kita makan sedap, kacang cap pakoda. Tapi tu kita bukan sedap, dia yang rebus tak? Sebab dia tak perlu kita irit kuat-kuat. Kacang tu. Dia kata kacang dia sebenarnya hayyin. Wa qad khalaqtuka, aku telah buatmu sebelum ni. Kita kata dia Adam. Walam yaku syai'a. Sebelum tak ada apa-apa aku boleh buat ini dah ada dah. Allahu Akbar. Macam tu kita. Itulah metod yang kita yakin dengan Al-Quran ni apabila kita berbicara dengan Al-Quran sebegini. Waqad khalaq, sedangkan aku jadikan ni sebelum ni manusia, sebelum tak ada apa-apa pun. Macam mana boleh ada kan? Enggak tak ada apa-apa. Ini kau dah ada basic dah. Alam jago syai'ah. Maka Nabi Zakaria ni banyak sebab kan. Rabbi ja'alni ayah. Jadikan aku tanda. Tanda dia apa? Mu jangan bercakap. La tukallimanna thalatha layalin sawiyya. Salasata ayyam salasata ayyam. Qala rabbi alla tukallimanna salasata ayyam illa ramza. Jangan bercakap 3 hari. Illa ramza, kecuali bukan Ramzan kan dia orang lain. Dia duduk di Cecen. Tahu dia buat jemput dengan puting, saya tak tahu. Saya telefon dia dulu. Itu. Illa Ramzan. Ramzan ni maknanya rumus. Maknanya apa? Cewek. Macam ni. Apa nak makan? Nak minum. Ada. Saya nak explore lagi tafsir. Kenapa kalau kita nak hajat sesuatu ni kita tak bercakap. Tapi tak cukup dengan tu. Alla tukalliman nasa salasata ayyam illa ramza wazkur rabbaka katsira. Banyak zikir. Wazkur rabbaka katsira wa sabbih bil ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kita ada hajat apa yang kita hajat itu berkhairan. Kita kurangkan bercakap. Sebab cakap kita akan salah. Hajat, bukan cakap banyak uzlah, zikir. Ya Allah, aku nak kahwin lagi. Ya Allah, ya Allah, aku mudahkanlah urusan aku. Alhamdulillah, dalam urusan aku, himpunkanlah isteri aku dengan bakalnya. Amin. Contoh tu. Itu saya contoh lah. Itu sebab saya kira hajat besar. Hajat besar, tuan kan? Hajat besar. Allah Maha Kuasa kan? Kenapa orang kata macam tu? Kat sini lah. Manazil bermakna okey. Tu memang bulan dia berubah setiap 3 hari, iaitu 36 jam. Baik 36 jam 3, 6, 9, 12 kan? 12, lepas tu 13, 14, 15. Kenapa saya kata 13, 14, 15? Apa kita buat pada masa tu? 13, 14, 15. Pergi ke Thailand. Bagaimana? 13, 14, 15.
puasa. Apa nama puasa tu? Baik kan? Puasa Ayyamul Baik. Ayyamul Baik ni sebelum zaman Rasulullah nanti dia menjadi Rasul lagi dah dinamakan Ayyamul Baik. Baik ni semua hari putihan sebab 13, 14, 15 ni adalah proses kepurnamaan bulan 36 jam tu. Jadi boleh puasa sebab tu ada konektif saintifik untuk kesihatan badan. Begitu juga dengan apa yang berkenaan haiwan-haiwan laut dan sibuk yang ada di situ. Itulah dia tak balak dia. Kalau ketam tu banyak isinya, kalau udang banyak isi, kalau ketam ada telur, sotongnya ada telur, begitu Pak. Kan? Sehingga saya ada terbaca, tapi saya lupa muka surat mana, perbuatan pensihiran berlaku pada 3 ni. Dia kata pada waktu malam yang gelap yang mana tidak ada. Resah apa nama. Saya akan kaji lagi. Itu dia kan? Itu dia. Kan? Itu dia. Jadi kita tak kaji, kita tak tahu. Kita minta dengan Allah. Puncak ilmunya di situ. Jadi 13, 14, 15 ni 15, 16, 17, 18 ni maka dia nak mengucuk lagi dah. Dia mengucuk sehingga menjadi seperti apa nama? Tandang kelapa tu. Dia panggil mayang kan? Apa sini? Melengkung seperti tandang kelapa kan? Apabila dia kering kan, dia melengkung macam tu. Dia jadi macam melengkung macam tu balik. Untuk nak hilang dan nak muncul sebagai anak bulan kepada bulan yang seterusnya. Itu dia. Jadi kita nampak di sini, iaitu puasa 13, 14, 15 ini yang mana baginda Nabi kita suruh bukan hanya semata-mata sunnah Nabi tapi dari sudut rahsianya peredaran sistem cakrawala yang Allah jadikan itu manfaat dia. Saya payah nak puasa, tapi saya dah berlalu kan 13, 14, 15 kan bulan Zulhijjah yang Nahar tu. Kita cuba azam untuk bulan Muharram ni kan. Isnin, Selasa pula. Isnin dan Khamis 2 hari kita puasa dalam seminggu kan. Isnin dan Khamis berapa hari dah? 2, 4, 6, 8 kan minggu. 8 tambah pula apa nama 3 hari tu kan Ayyamul Baik tu 13, 14, 15 8, 9, 10, 11 kan. 8, 9, 10, 11 bahagi dengan 30 berapa jam? Tak sampai 3 hari kan. Itulah Sayyidatina Aisyah memberitahu Rasulullah, perut Rasulullah tak pernah kenyang setiap 3 hari tak pernah. Bermakna Rasulullah puasa maksimal. Itu paling minimal kata Rasulullah puasa begitu je. Sebab Isnin Khamis pun memang Rasulullah memang berpuasa. Dan hari putih pun memang berpuasa. Dan kalau tak ada apa-apa pun Rasulullah kita puasalah hari ni. Tengok baginda Rasulullah kan. Tapi Rasulullah kata tidak pernah perut baginda Nabi kenyang 3 hari tu lain rahsianya. Itu dia. Yalah sebelah kat bahagi dengan 30 dia tak keluar 3. Kan? Jadi itu kita belajar untuk insya-Allah Allah bagi kesihatan kepada kita. Kita sekarang kalau demam-demam batuk-batuk susah kan? Susah nak baik. Insya-Allah kita amalkan. Masa saya bercakap ni dah. Bulan Muharram ini 1444 InsyaAllah aku akan mengintizam dengan puasa insyaAllah. Walaupun daging korban masih ada lagi kan. Tetap kita berbuka dengan daging korban lah. Saya pun ada lagi. Saya korban di kota-kota baru. Tapi di sini sampai juga di sini. Orang hantar juga. Allah kan. Saya pun kata Masya Allah. Kita rasa dalam kan. Saya korban di sana. Bagi saya di sini. Tak apa lah kan. Tuan-tuan lagi jauh. Tuan-tuan korban di sini. Korban tuan-tuan di Kemboja. Kan? Itu dia. Ada berapa jam lagi kita? 2 jam lagi? Ya. 2 jam lagi boleh habis kan? Boleh. Baik. Hatta adakal urjunil qadim. Sehingga siapa dia? Sehingga bulan dia kembali. Dia kembali. Maksudnya dia tidaklah berbentuk pada bentuk yang lain-lain. Dia kembali sama juga. Seperti tangkai daripada tandan yang kering, maksudnya dia melengkung. Lepas tu Allah beritahu antara matahari dengan bulan tu masing-masing tidak boleh mendahului masing-masing. Siapa dia yang tidak boleh? Nasyamsu yang bamilah antu dibekal qamar. Tidaklah wajar bagi matahari, maksudnya dia tidak boleh mengejar bulan.
Dia tidak boleh mengejar bulan. Maksudnya dia kena dia tidak boleh melewati bulan. Macam mana dia punya simulasi dia tu, saya kena study lagi. Sebab ini melibatkan sistem kefahaman ilmu falak dan ilmu cakrawala, ilmu astronomi ya. Kita jangan ambil daripada pihak barat saja, kita ambil daripada kita kan. Kita yakin untuk kita, baru kita boleh beri simulasinya. Cuma saya kata sini secara bahasanya adalah maknanya macam matahari tidak boleh mengejar bulan. Maksudnya dia tidak boleh mendahului bulan lah. Adalah sebab-sebabnya. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak juga malam dia mendahului siang. Kenapa malam tidak boleh mendahului siang? Siapa dia boleh jawab? Kenapa malam tidak boleh mendahului? Malam tidak boleh mendahului siang. Malam tidak boleh mendahului siang. Mana siang dulu lah? Kenapa siang dulu lah? Siang dulu. Kita start dengan maghrib. Kita start maghrib. Kita start tapi kita start maghrib kan? Maghrib ni baru, maksudnya ni malam Selasa kan? Harinya hari Isnin. Tapi malamnya Selasa. Malam Selasa. Apa itu? Malam dulu dah, kenapa dah? Malam dulu kan? Apa itu Isnin? Siang tu? Nak bagi mana? Semalam Isnin. Puncanya macam ni. Puncanya matahari ni qadim ke hadis dalam ilmu sifat 20. Qadim ke hadis. Kita dah belajar sifat 20 ada buku kecil, bukan kuning. Ya. Suatu masa dahulu lah, tapi belum sampai zaman Makilau lagi. Tahun-tahun 2000 lagi. Saja saya dulu dengan tuan-tuan. Kan sebelum ni saya di antaranya Allah bersifat qadim kan, sedia ada. Pada selain pada Allah sifat apa? Makhluk. Dan begitu juga matahari ini makhluk. Jadi sebelum ada matahari tidak bermakna malam. Ingat. Jadi tak ada matahari ini gelap lah tak? Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Dan bila kita bangkit kiamat nanti, wa asyraqatil ardu, maknanya bumi ini akan bercahaya. Bukan dengan matahari pun. Binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhannya. Jadi sumber cahaya ni lampu-lampu Allah ni berbagai matahari salah satu. Bermakna di sini bukan bermakna tidak ada matahari gelap gulita. Jadi kita menafikan Allah lah kan. Allah boleh buat lagi. Bermakna di sini bermula dengan siang dulu pada istilah masa kita ni. Apabila ada matahari, barulah di matahari ni Allah jadi pasangan dia apa? Malam. Baru ada je malam ni. Mana malam kemudian selepas siang. Bukan bermakna sebelum Allah mencipta matahari bermakna malam. Kita ingat macam lampu ni. Dia macam tu. Sebab itulah walal lailu sabiqun nahar. Isyarat dia mengatakan bahawa malam ni tak, dia tu habis. Dia tak diistilah pun sebelum matahari ni diciptakan itu malam. Tak. Tapi boleh kata kita dah melekat dengan sistem ni kan. Orang kata kita tak terfikir. Makna 8 minit. 8 minit agak banyak lagi kan. Tuan-tuan solat qabliyah isyak 4 minit, 2 minit, 3 minit. Itu besar. Teruskan. Saya sangat terganggu kalau saya lama. Betul tak? Sebab saya ingat tuan-tuan ada hajat. Terutama kalau saya pergi masjid yang mana jemaah. Macam mana bang? Saya tak boleh. Dengan saya sendiri tak boleh lama-lama. Tak boleh. Ingatkan saya tuan-tuan saya tak boleh. Biar kita belajar pendek ada manfaat daripada lama kan. Tapi mau bawa bincang ke ataupun tu dah letih kan. Sebab kita kerja masing. Kita kerja. Okey. Walal lailu kita tidak bersabik. Sabik ni maknanya dia mendahului. Jadi kena siang dulu lah. Bila siang barulah Tuhan buat malam. Bermakna malam ni hadis. Hadis malam ni di baharu malam ni adalah baharu dia kemudian daripada siang. Siang dulu. Allah kan. Cantik kan? Cantik. Mana di situ ada lagi alam yang berbagai. Yang mana tidak perlu matahari pun. Wa kullun fi falakin yasbahun. Lepas tu Allah pun tak naklah cerita kepada kita satu persatu. Ni pun cukup dah untuk kita fikir kebesaran Allah.
kullun, kita tengok apa dia, bintang ke apa lagi ke, kullun fi falakin yasbahun, pada falaknya, pada orbitnya, pada landasannya, pada air perjalanan yasbahun, nampak macam berenang kan. Dia tidak ada daratan tapi dia ada dan nampak dia punya sistem tu nampak. Kenapa sistem tu nampak? Sebab samak ni adalah langit. Dia mempunyai jalan-jalan dia yang macam jalan raya kita, bahkan lebih jam lagi. Jam tu maksudnya banyak. Jam macam kita ni tak perlu suka kan, elok je. Walaupun banyak mana, mesti ada jalan dia masing-masing. Mesti ada jalan dia masing-masing yang tidak mengganggu antara satu sama lain. Ini hebat ni. Kita jam. Oh jam. Memanglah kita. Apa dia? Dalam surah Al-Mursalat kan. Was-sama'i dzatil hubub. Hubub ni jalan. Dzatil hubub. Hubub ni adalah jalan-jalan yang mana? Ada yang Allah takdirkan, bintang-bintang ke apa dia lalu. Dia tidak boleh lalu ikut suka. Begitu mereka lihat Allah ni taat dengan perintah Allah. Zalika taqdirul azizil alim. Maksud kan? Manusia ni oleh kerana dia tak tahu apa kan, dia pun buat macam tu lah. Tidak kita mengamati, mentadabbur, macam ni lah cara kita mentadabbur kita Allah, terutamanya surah Yasin yang kita selalu baca. Maka inilah kita dapat faedahnya lah kan? Inilah dapat faedahnya. Dia akan menambahkan keimanan kita mudah-mudahan ya, insya-Allah. Sebenarnya banyak dia boleh lagi saya kaitkan dengan 300 tahun apa dia nama? Ashabul Kahfi. Nanti kita bincang lagi lah. Kita bincang Ashabul Kahfi macam mana boleh tambah 9 tahun, dan dengan 9 tahun macam mana kita boleh tahu dia actual umur kita kan, akan mana-mana. Ini berkait dengan matematika sikit. Tuan-tuan baca lah dulu, nanti kita final. Berarti bermakna di sini walaupun kita ulang kan, kita dapat benda bahagia. Tuan-tuan kan, saya pun sama lah sebenarnya. Saya dia bercakap pun. Jadi saya rasa kita kena berhenti lah dulu untuk persiapan solat isyak lebih dahsyat lagi lebih hebat lagi. Saya berjemaah kepada jemaah yang ingin untuk memperbaharui wudu dan bersedia untuk solat, masa diberikanlah untuk yang ada insya-Allah. Jadi setakat ini dulu penyampaian saya kira tuan-tuan baca dah ini. Hari ini tak perlu kepada syarah, saya buat pada huraian yang ringan, mana kalau baca tu boleh faham dah lah. Okey, boleh faham dah. Pedoman pun tuan-tuan baca dah. Itu insya-Allah. Jadi setakat inilah dahulu huraian kita mengenai ayat surah Yasin yang alhamdulillah lah banyak beri manfaat kepada kita, ayat 37 dan 40. Sehingga berjumpa lagi pada seterusnya. Kita akan baca apa nama ayat 41 hingga 46. Cara kita nak buat kapal selam kita pakai buat lah tahun depan pula. Tahun depan kan bulan Muharram. Tahun depan kita jumpa lah insya-Allah. Muka surat 35. Setakat ini dah dulu aku di qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab.